Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama pada malam yang penuh barakah ini, di malam Minggu, bagi meneruskan tafsir suratul Fatihah yang pada malam ni insya-Allah masuk siri yang ke-10. Mungkin ini adalah siri yang terakhir dalam kita membicarakan tentang tafsir berkaitan dengan suratul Fatihah. Adapun siri-siri yang sebelumnya dapatlah diikuti daripada page ini, iaitu page Al-Durani Al-Falaki Original. Terima kasih yang bersama-sama pada malam ni. Jojones. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Bazid Aziz. Alhamdulillah, muar jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kiranya dapat dikongsi-kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dapat nikmati bersamalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita akan melihat tafsir ayat yang terakhir dalam suratul Fatihah, iaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih pada muslimin dan muslimat yang turut serta pada malam ni dan dapat mengkongsikan ataupun share live ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya dan kita dapat nikmati bersama insya-Allah. Kita masuk tafsir ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu adalah makna ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir dalam suratul Fatihah ini. Terima kasih pada Puan Cik Zahara, Cik Mat dari Terengganu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila kita melihat ayat yang ke-7 ini, kita tengok sikitlah berkaitan dengan bacaan. Bacaan bagaimana nak menyebut ayat yang ke-7 ini. Allah Subhanahu wa taala sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sira. Si itu hendaklah barisnya itu dibaca dengan baris bawah ataupun baris kasrah. Sira. Kemudiannya ra itu adalah tafkhim, ditebalkan. Jangan sira, ra itu sebut kalau begitu nipis. Jadi hendaklah dibaca secara tebal. Sira. Tal ladzina. Ta tebal. Siratal ladzina. Walaupun tebal, jangan pula dibaca tebal lam selepas itu. Siratal, lam tu jadi tebal. Jadi lam itu baca dengan nipis. Siratal ladzina. Allazi. Bukan allazi. Kalau allazi, itu bukan cara sebutan huruf zal. Itu adalah huruf zai. Jadi disebut siratal ladzi, lembut.
di hujung. Lidah kita ni di hujung. Siratal ladzi siratal ladzina an'amta. Kalimah an'amta. Kalimah an'amta. Jadi an'amta satu amta. Kalimah an itu hendaklah ataupun kalimah an'amta ini an maknanya matikan dengan huruf nun. Jangan dilantunkan. Sering berlakunya kesilapan di dalam menyebut kalimah ini bila melantunkan huruf nun. An-na'am, an-na'am. Tapi bacaan yang betulnya jangan dilantunkan huruf nun. Hendaklah dibaca an'amta. Dimatikan huruf nun itu. Dan sebut an, alif. Alif nun mati di atas an. Kan? Sebut an'amta. Jangan an'amta. Bukan huruf ain tapi alif. An'amta. An'amta. Jangan tertukar pula. Jangan dua-dua an'am. Itu tak tepat. An'amta. Jangan an'amta. Kadang-kadang kita biasa dengar orang yang kata lebih mementingkan memelihara lagu dalam bacaan Quran daripada memelihara tajwid. Maka dia akan baca an'am, itu salah. Hendaklah dibaca matikan an'amta. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Bukan alaihim. Alaihim. Hendaklah dibaca alaihim. Ha itu adalah berbaris kasroh ataupun berbaris bawah. Alaihim. Alaihim. Ghairil. Ril itu hendaklah berbaris bawah dan dinipiskan. Ghairil. Jangan ghairil. Ghairil. Biasanya orang di sini membaca kadang-kadang tidak sebenar-benarnya menyebut ro itu berbaris kasroh. Ghairil. Hendaklah dibaca ghairil. Ghairil maghdu. Kadang-kadang berlaku huruf menyebut kalimah maghdu ini, iaitu apabila huruf ghain, al-ghain itu dibaca secara qalqalah. Kalau dibaca secara qalqalah, maknanya itu tidak tepat. Ghairil maghdu. Hendaklah huruf ghain maghdu itu tidak diqalqalahkan ataupun tidak dilantunkan. Sebab huruf ghain itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalahnya qaf, ta, ba, jim, dal. Qibbun kan? Itu maknanya huruf qalqalah. Jadi hendaklah tidak dilantunkan huruf ghain itu. Ghairil maghdu. Sekarang okey, maghdu. Okey, huruf dhat pula. Huruf dhat ni tuan-tuan, Nabi SAW hanya seorang sahaja yang tepat menyebut huruf dhat. Cumanya kita ni macam mana huruf dhat? Kita kena, saya sebutkan sebelum ni, kita kena bertalaqi dengan guru-guru kita. Cuma ada kaedah menyebut huruf dhat. Maknanya dengan cara bagaimana? Lidah kita hendaklah dilencongkan. Sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Itu terpulang masing-masing. Yang mana lebih selesa dan lebih kata sebutan tidak terhalang pada menyebut huruf dha. Ghairil maghdu. Kalau saya, dia lencong sebelah kanan. Kalau tuan-tuan nak lencong sebelah kiri pun, ikut. Yang pentingnya dilencongkan sama ada kanan ataupun kiri. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada kalimah dhallin, pada hukum tajwid dinamakan mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Maknanya ini adalah mad lazim. Dalam kalimah hendaklah diberatkan, musaqqal. Kenapa diberatkan? Sebab walau dha, maknanya huruf yang bersyadda, dha. Walau dha itu dan juga ada alif selepas itu bertemu dengan huruf lam. Lam itu pula bersyadda ataupun bersabdu. Jadi hendaklah satu, bila mad lazim kalimah harfi, mad lazim kalimi mustaqal ini, mad lazim kalimi mustaqal hendaklah dibaca 6 harakat. Ha? Hendaklah dibaca 6 harakat. Walau dallin. Kemudian bila menyebut mad lazim kalimi mustaqal ini mesti ditekankan sebab dia ada syaddah. Walau dallin. Saya pernah kita dengan telaki dengan guru-guru kita bila menyebut kata walau dall, kena tekan menunjukkan ianya ada syaddah. Sebab itu di antara orang kata huruf-huruf bila menyebut membaca suratul Fatihah kena tepati dan kena buat hak-hak huruf, penuhi hak-hak huruf bila kita membaca suratul Fatihah. Maknanya selebihnya kita boleh talaqilah dengan guru-guru kita insya-Allah. Cidir lalajalik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang bersama pada malam ini dan terima kasih siapa yang tolong kongsi-kongsikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersama-sama dapat manfaat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, kita melihat pula dari segi sudut tafsir berkaitan dengan ayat yang ketujuh ini, iaitu ayat yang terakhir di dalam suratul Fatihah. Allah menyebut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi bila kita melihat perkataan ataupun kalimah siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ketujuh ini, ada ulama tafsir mengatakan bahawa ianya menafsirkan ayat yang sebelum itu. Ayat yang sebelum itu apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebelum ini telah pun kita panjang lebar kata melihat tafsir berkaitan dengan ayat tersebut. Pada ayat yang ke-6 kita minta kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Maka bila sebut kita diminta petunjuk huda ini, maka di sana ulama tafsir juga ada mengatakan bahawa yang disebut minta petunjuk ini termasuklah minta petunjuk dari Allah Ta'ala, dikurniakan rezeki, diberikan taufik, diberikan petunjuk, diberikan anugerah, diberi macam-macam. Itu termasuk dalam huda. Jadi dalam ayat yang ketujuh ini, ulama sebut, di antara ulama sebut, dia kata apa? Ianya menafsirkan ayat yang ke-6. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Okey. Kemudian, perbincangan ataupun bagaimana juga ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mereka-mereka yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat. Maknanya jalan yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat ke atas mereka. Allah dikurniakan nikmat, Allah mengurniakan nikmat. Siapa dia? Ke atas mereka. Mereka tu siapa? Yang dikatakan mereka-mereka yang berada di jalan yang lurus itu ialah antaranya mereka yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat.
Siapa yang mengurniakan nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Maka dijelaskan di dalam ayat 69 dan 70 suratul Nisa. Tengok tuan-tuan, bila mana kita berbicara tentang suratul Fatihah ini, lalu kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, bagaimana tafsir ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang tafsir bil ma'thur, iaitu tafsir ayat dengan ayat Quran. Ataupun ayat Quran itu ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ini disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Merupakan kata maqam dalam ilmu tafsir yang tinggilah. Begitu, yang tertinggi. Dalam kitab yang kata Mu'tabar, yang menjadi rujukan, yang disebut kitab tafsir yang Mu'tabar, antaranya iaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apakah yang disebutkan yang mana jalan mereka-mereka yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat suratul Nisa ayat 69 dan 70 ini Allah Taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, merujuk ni, bila dah taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna siapa mereka yang dikurniakan nikmat itu? Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-7 suratul Fatihah ini. Jalan mereka yang dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberitahu golongan mereka yang mendapat nikmat itu. Satu, iaitu minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, was-siddiqin, iaitu golongan as-siddiqin yang benar. Yang ketiga, wasyuhada, iaitu golongan orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, was-salihin, iaitu golongan para salihin. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam empat golongan ini adalah golongan wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan. Sebaik-baik kita nak mencontohi adalah daripada mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa mereka-mereka yang dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala, siapa dia? Empat golongan tadi ni. Para nabi, para salihin, para siddiqin, para syuhada. Hebatnya tuan-tuan. Ini adalah golongan jalan mereka yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila merujuk pada ayat ini, pada peringkat awal pada ayat yang ke-6, kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk. Petunjuk apa? Ala siratim mustaqim. Supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang benar. Maka ditafsirkan ala siratim mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu, iaitu yang kita berada di atas jalan yang benar itu apa? Adalah agama Islam. Kita sentiasa berada di atas landasan Islam. Apa makna Islam ni tuan-tuan? Maka di sana terkandungnya akidah, terkandungnya syariat, terkandungnya akhlak. Maka semuanya itu merangkumi juga berkaitan dengan iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka bila kita disebut kita memohon petunjuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita sentiasa kata diberi petunjuk, dan ingat, memohon petunjuk ini adalah suatu tuntutan, suatu keperluan kita. Hidayah ni ibarat kalau makan tiap-tiap hari kita kena makan. Pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Macam tu juga hidayah ini lebih daripada yang itu. Keperluan untuk kita sentiasa memohon kepada Allah
agar kita sentiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan hidayah. Hidup kita atas muka bumi Allah Ta'ala, kita mohon petunjuk daripada Allah agar terus istiqamah di atas jalan yang benar. Kalau dalam surah Yasin sebut, ala siratim mustaqim. Bila melihat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Para nabi kita Muhammad SAW itu diutuskan sebagai rasul seumpama mana rasul-rasul terdahulu. Ala siratim mustaqim. Mereka ini berada di atas jalan yang benar. Maknanya jalan yang benar ini merujuk kepada Islam. Inilah yang dibawa oleh para rasul. Inilah diperjuangkan oleh para rasul. Apa dia? Islam. Begitu juga kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, 17 kali di dalam sehari, tuan-tuan. Semata-mata agar kita ini sentiasa berada di atas jalan Islam. Di atas jalan yang benar, iaitu jalan Islam. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lalu Allah menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang berada ataupun yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nikmat ni tuan-tuan, sebut nikmat ini iaitu jalan yang sebut siratal ladzina an'amta alaihim, mana jalan yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat ke atas mereka ini adalah yang disebutkan tadi dalam surah Nisa. Siddiqin nabiyyin, siddiqin asyuhada wassalihin. Ada 4 golongan. Maka golongan inilah apabila Allah Ta'ala berikan kurniaan nikmat kepada mereka. Semua muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila kita minta hidayah pada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala, maka sudah pasti Allah Ta'ala akan memberikan kita. Itu makna hidayah ni macam pelbagai macam yang disebutkan dalam tafsir, bahawa makna hidayah, petunjuk itu boleh dimaksudkan juga petunjuk itu sebagai rezeki. Tapi hendaklah hidayah itu berdasarkan ataupun hendaklah atas dasar pertama an'amta alaihim, iaitu atas dasar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada, seperti mana Allah Ta'ala berikan ke atas mereka yang merujuk kepada 4 golongan tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adakah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sebenar-benarnya hidayah daripada Allah? Semina muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita lihat. Dasarnya, atas dasarnya apa dia? An'amta alaihim. Bagaimana Allah Ta'ala mengurniakan nikmat ke atas mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sudah pastilah nikmat itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala ke atas mereka ini. Sebut nikmat ni tuan-tuan, sebut nikmat ni macam kita lah. Kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Mungkin di antara hidayah itu adalah nikmat. Sebut nikmat itu, pastikan nikmat itu sebenar-benarnya daripada Allah Ta'ala. Macam mana kata disebut, kata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia sebenarnya menjadi nikmat kepada kita. Kita melihat sebagai contoh. Hari ini mungkin Allah Ta'ala bagi kita apa dia? Rezeki. Ataupun nikmat lah tu, rezeki. Harta banyak, duit banyak, semuanya banyak. Cuma satu kita perhatikan. Adakah ia itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di sana kita melihat. Satu, bagaimana kita nak mendapatkan nikmat itu? Bagaimana kita nak mendapatkan nikmat itu? Lalu kita gunakan nikmat itu bagaimana? Maka ini jadi persoalan. Kalau sekiranya kita mendapatkan nikmat rezeki itu dengan cara jalan yang benar, lalu juga kita akan membelanjakan dengan cara yang benar, maka itulah sebenarnya nikmat sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kerana apa? Kalimah an'amta alaihim. Yang aku, kata Allah Ta'ala, telah berikan nikmat ke atas kamu. Allah, mana nikmat ini pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikan kepada kita, Masya Allah Ta'ala, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, lalu diberikan kepada itu
menjadi ianya sebenarnya nikmat daripada Allah Ta'ala bila mana dia dapat berasaskan daripada mana. Maknanya sumber itu daripada mana. Tapi kalau dia dapat nikmat itu hanya sekadar daripada sumber yang haram, maka tuan-tuan, itu mungkin Allah Ta'ala bagi, tetapi bukan sebagai nikmat, tetapi sebagai cubaan untuk kita. Hari ini ramai orang yang dikurniakan nikmat. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nikmat. Nah, disebut kata, kalau kata itulah hidayah, hidayah, termasuk dalam, orang kata, antara termasuk dalam maksud nikmat rezeki apa semuanya, tetapi nikmat yang datang itu bersumberkan bukan daripada sebenarnya daripada yang kata bukan daripada sumber yang halal, maka itu sebenarnya adalah cubaan atas kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang turut serta pada malam ni. Terima kasih yang kongsi-kongsikan Azizi Ahmad, Masya Allah, Tabarakallah, turut berkongsi dengan kita. Dan terima kasih yang turut berserta-serta, insyaAllah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala agar kita berada di atas jalan yang benar. Di atas jalan yang lurus. Iaitu istiqamah kepada agama kita, iaitu Islam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terima kasih kepada Ashraf Roy. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Amin. Bagaimana golongan-golongan inilah yang Allah telah sebutkan dalam suratul Nisa ayat 69 dan 70. Ayat 69 dan 70 ini menerangkan tentang mereka yang dikurniakan nikmat itu adalah golongan tersebut. Ini yang kita minta. Ini yang kita minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala agar istiqamah sirat, iaitu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus iaitu jalan orang-orang yang disebut kata golongan-golongan Allah Ta'ala berikannya nikmat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka jumhur ulama, ini sebut segi bacaan lah, menyebut membaca ghairi dengan memberikan kasrah pada huruf ra. Ghairi. Ghairi. Bukan kata yang lain, ghairaka, ghairuka, tidak. Tapi disebut ghairi, iaitu membaca kasrah huruf ra tersebut. Sudut bacaan lah. Kemudian, bila kita melihat kalimah an'amta alaihim, ada qiraat menyebut an'amta alaihum. Jangan terkejutlah. Sebab itu di antara qiraat yang dibaca. Cuma bila kita ni yang biasanya Hafs an Asim ini, yang kita baca sekarang ni, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu macam biasalah. Maknanya apa dia tuan-tuan? Maknanya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, iaitu mereka yang memperoleh hidayah. Mereka yang diberikan istiqamah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini golongan-golongan yang disebutkan sebagai orang yang berada di atas jalan yang benar, iaitu agama Islam kita. Diperincikan lagi apakah disebut sebagai mustaqim itu, iaitu jalan yang lurus, jalan yang benar itu, iaitu mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, istiqamah dan taat kepada Allah dan Rasul pada setiap masa. Dia senang, dia susah, ataupun dalam keadaan biasa, terus istiqamah mentaati Allah dan Rasul. Dan dalam masa yang sama, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ada orang tuan-tuan, contoh. Ada orang sembahyang 5 waktu jaga. Alhamdulillah, itu perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear, dia buat sembahyang 5 waktu sehari semalam. Berjemaah lagi. Alhamdulillah. Namun dalam masa yang sama, membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Contohnya, mendedahkan aurat. Aurat, seperti mana wajibnya juga
wajibnya juga diperintahkan solat, begitu juga wajibnya juga kita untuk diperintahkan menutup aurat. Tinggal sembahyang hukumnya berdosa. Mendedahkan aurat ataupun tidak menutup aurat hukumnya juga berdosa. Ada orang sembahyang tapi aurat tak terjaga. Aurat tidak dijaga. Bahkan tuan-tuan, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya. Dan juga Allah Ta'ala melarang kita perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi biarlah dia jalan seiring. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Bila dia suruh kita sembahyang, maka kita juga kena menutup aurat. Cuma perbahasan fiqh berkaitan dengan batasan-batasan aurat. Itu lain lah. Tapi secara kita dalam mazhab Syafi'i, maknanya aurat orang lelaki ini, iaitu antara pusat dengan lutut. Bermakna tutuplah pusat dan juga lutut sampai ke bawah hingga mencecah lutut. Aurat orang perempuan, seperti mana aurat mereka di dalam solat, maka aurat mereka juga di luar solat begitu juga. Sama. Maknanya sama. Inilah yang wajib kita kena penuhi. Jadi biarlah seiring. Biarlah seiring. Orang yang istiqamah terhadap ini, dia mampu jaga benda yang diperintah dia buat, yang dilarang dia tinggalkan. Maka inilah golongan orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang kata orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala berada di atas jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu mereka-mereka yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bukan jalan orang yang mendapat murka, yang kehendak mereka telah rosak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran namun menyimpang darinya. Setelah itu Allah Ta'ala cerita. Ghairil maghdubi alaihim. Pertama, golongan Allah Ta'ala murkai mereka. Waladhdallin, satu golongan lagi, iaitu golongan yang Allah Ta'ala sesatkan mereka. Itu golongan yang sesat. Nanti kita akan bicaralah siapa mereka ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disebut sebagai golongan yang Allah Ta'ala murkai dan golongan yang Allah Ta'ala sesatkan, iaitu yang murka itu, Allah Ta'ala murkai iaitu golongan orang-orang Yahudi. Murkai. Kemudian golongan yang disesatkan oleh Allah Ta'ala ini adalah golongan Nasrani. Kita tengok perbahasannya. Jalan orang-orang beriman itu mencakup pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Mana kita ni tuan-tuan orang Islam ni, kita tahu kewajipan kita, lalu kita beramal. Itu tanda orang Islam. Orang Islam itu, cuba tengok rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadah. Kita mengucap. Kemudian ucapan itu mesti dibuktikan dengan 4 rukun selepas itu. Yang kedua, pada solat. Lepas mengucap, buktikan ucapan kita itu dengan solat. Kemudian yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, iaitu bayar zakat. Sama ada zakat fitrah ataupun zakat selainnya itu. Dan yang kelima, iaitu tunaikan haji. Ini bagi yang mampu. Maknanya tuan-tuan, dinyatakan dalam rukun Islam yang 5 itu, pertama syahadah. Syahadah ni insya-Allah mungkin semua bolehlah, kan. Cuma bila nak menyempurnakan rukun Islam itu tidak memadai kita boleh mengucap. Dia kena buktikan dengan amalan. Jadi orang beriman ini, orang Islam ni tuan-tuan, apa dia? Dia tahu akan kebenaran, lalu dia beramal. Ini orang yang beriman. Orang Islam dan orang yang beriman. Dia tahu, lalu dia beramal. Ini dikatakan orang yang beriman. Sementara itu orang-orang Yahudi tidak memiliki amal.
Sedangkan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu, iaitu ilmu agama. Itu beza. Orang Yahudi ni tuan-tuan, ilmu jangan cerita. Ha? Sebelum kedatangan Nabi SAW, diorang tahu dalam kitab Taurat ada menyebut tentang bagaimana lahirnya Nabi akhir zaman. Begitu juga dalam kitab Injil pun disebut sedemikian. Orang Yahudi ni tahu, tapi di atas kedegilan ataupun mereka ini orang kata keras kepala, tak nak ikut apa yang disebut dalam kitab Taurat itu, bahkan orang sewenang-wenangnya boleh ubah. Dan bahkan boleh kata, kalau dalam buka suratul Ma'idah cerita, larangan orang Yahudi ini pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Boleh pula diorang berdolak dalih. Allah Ta'ala perintahkan supaya jangan pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Maknanya maksud Allah Ta'ala tu iaitu jangan pergi tangkap ikan. Maknanya jangan pergi turun. Tapi orang Yahudi ni buat hela. Dia letakkan pukatnya pada hari Jumaat. Dia tinggalkan Sabtu tak tangkap. Tetapi hari Ahad baru orang pergi angkat pukat tersebut. Maknanya membuat hela. Nak menunjukkan bahawanya tuan-tuan, keras kepalanya orang Yahudi ni. Nak menunjukkan bahawa keras kepalanya orang-orang Yahudi ini. Ini sifat orang Yahudi. Maknanya bak amalan, bahasa kita mudahnya adalah KO lah. Kan? Orang Nasrani ni pula, mereka yang tidak memiliki ilmu, iaitu ilmu agama. Oleh kerana itu kemurkaan Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi, sedangkan kesesatan ditimpakan kepada orang-orang Nasrani. Bila tiada pengetahuan agama, mereka ini menjadi sesat. Bila amalan yang dituntut dalam agama tidak dibuat, mereka ini boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti golongan orang-orang Yahudi. Orang Nasrani ini disebut sebagai sesat. Kenapa sesat? Sebab mereka sesat, tidak berusaha untuk mencari petunjuk yang ada pada mereka. Contohnya kalau kitab Injil. Kitab Injil itu adalah di antara kitab Samawi yang diutuskan, yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun mereka tidak mau, mereka menolak. Agama ni kira dia kata tak mau. Tak mau dengarlah. Akhir sekali mereka sesat begitu sahaja. Kerana menolak petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah Allah Ta'ala sebut golongan orang Yahudi ni, golongan Yahudi ni disebut sebagai baghdhu, iaitu mereka yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Mereka ni tahu tapi tidak mau beramal. Golongan Nasrani sesat. Kenapa sesat? Mereka ini tuan-tuan sudah diberikan petunjuk tapi tak mau ambil. Tak mau ambil. Akhir sekali mereka berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala dalam keadaan mereka ni sesat. Itu kadang-kadang sewenang-wenangnya kan diubah dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa iktibar yang dapat tuan-tuan? Maka iktibarnya kita ni sebagai umat Islam, kita dah ada petunjuk sebenarnya. Kita dah ada petunjuk. Apa dia Islam? Al-Quran dustur kita, perlembagaan kita. Agama Islam ni komplit, lengkap sudah. Situ ada akidahnya, situ ada syariatnya, hukum hakam dan sebagainya. Di situ ada akhlaknya. Tinggal kita sahaja nak ikut ataupun tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dan sifat orang-orang Yahudi ni juga secara jelas Allah Ta'ala menyebut man la'anahullahu wa ghadiba alaih. Itu dalam suratul Ma'idah ayat 60. Iaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat orang-orang Yahudi tersebut. Adapun orang-orang Nasrani ini adalah dengan penuh kesesatan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 77. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Allah tersebut di dalam suratul Ma'idah secara jelas. Sesatnya mereka ini sebelum datang Nabi dah sesat dah. Golongan-golongan Nasrani ni. Kisah Nabi Isa, diorang buat macam mana dan sebagainya. Itu sudah. Dah ada dah kesesatan. Bukan setakat itu sampai sekarang. Sesat lagi.
Maknanya mereka ini sentiasa ramai menyesatkan manusia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih kepada yang berkongsi dan terima kasih kepada yang turut serta pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Jadi kita melihat bahawa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mana jalan mereka-mereka yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat. Siapa mereka ini tuan-tuan? Menunjukkan jalan orang yang siratal mustaqim. Yang ayat yang ke-6 tadi ni, kita mohon pada Allah Ta'ala supaya kita diberikan hidayah untuk berada di jalan yang lurus. Iaitu agama Islam kita. Itu ditafsirkan juga jalan yang lurus. Kemudian diperincikan lagi dalam ayat yang ke-7. Apa pula jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan mereka-mereka yang Allah Taala telah berikan nikmat. Siapa mereka itu? Mereka itu seperti mana Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Siapa mereka itu? Faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Pertama golongan para nabi, wasiddiqin, yang kedua para siddiqin, iaitu para golongan yang benar, wasyuhada, iaitu golongan orang yang mati syahid, wassalihin, dan golongan mereka-mereka yang para salihin. Inilah golongan yang Allah Ta'ala bagikan nikmat. Nikmat tu macam mana tuan-tuan? Nikmat tu datang sama ada mereka tu semasa hidupnya ataupun yang sudah mati. Golongan para nabi. Telahlah tuan-tuan, sekarang tak ada nabi. Mereka telah meninggal. Mereka telah pun pergi dari sebelum kita. Tapi sedang menikmati nikmat. Golongan para wasiddiqin, iaitu golongan orang-orang yang benar. Kan? Orang-orang yang benar, Masya Allah, Tabarakallah. Sentiasa berada dalam kebenaran. Hidup memperjuangkan kebenaran. Wasyuhada, golongan orang-orang yang mati syahid. Kita diceritakan bagaimana digambarkan orang-orang yang mati syahid. Bahkan kalau mereka ini adalah syahid dunia akhirat, berjihad fi sabilillah, tengok kemuliaan yang diberikan kepada mereka, sampai dimandi pun tak payah, kemudian dikafan pun tak payah, bahkan memadai pakaian mereka. Dan kalau kata orang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, menentang puak-puak musuh-musuh Allah, terkorban dalam pertempuran jihad. Kalau mereka mati tuan-tuan, tak payah dimandikan. Memadailah pakaian yang dia pakai. Kalau ada darah, itulah darah menjadi saksi kepada mereka. Kemudian dikuburkan begitu sahaja. Allah Ta'ala bagikan kemuliaan sedemikian. Bahkan diceritakan orang yang mati syahid ini berada di tengkuk burung-burung yang berwarna hijau, lalu diangkat ke langit. Masya Allah, Tabarakallah. Kita ni tuan-tuan, bolehkah nak mati syahid? Kita ada kena cita-cita untuk mati syahid. Mudah-mudahan cita-cita itu menjadi doa kepada kita. Mana tahu kesudahan, kita mengharapkan kesudahan, sebaik-baik kesudahan itu apabila matinya mati syahid. Masya Allah, Tabarakallah. Sebaik-baik kesudahan itu tuan-tuan, tentu kita harapkan, Allahumma khtimli bihusnil khatimah wala takhtimli bisu'il khatimah. Itu doa kita, jangan tinggal lah. Kita ni kalut macam mana pun selepas sembahyang, jangan tinggal baca doa tu. Supaya kita minta pengakhiran kita sebaik-baik pengakhiran. Dan kita minta dijauhkan daripada seburuk-buruk pengakhiran di dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita mati. Tetap mati. Suka tak suka, kita tetap mati. Kita hari ini sihat, tuan-tuan. Sihat itu tidak menjamin untuk kita tidak mati. Dan orang sakit itu juga tidak jamin untuk dia mati. Tak. Kadang orang sakit tu umurnya lagi panjang daripada orang yang sihat. Orang yang sihat itu tiba mati. Orang yang sakit tak mati-mati. Mari pada tuan-tuan, soal mati ni itu kerja Allah Ta'ala. Bila tempat Allah rahsiakan. Itu kerja Allah Ta'ala. Jadi kita mengharapkan supaya kita mati dalam husnul khatimah. Dan ada cita-cita untuk kita mati syahid. Dan kita kena berdoa. Dan itulah doa kita. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka-mereka yang engkau berikan nikmat. Siapa dia? Termasuklah orang yang syahid tadi. Dan juga orang para solehin. Itulah kadang-kadang bila ada orang meninggal, maka di sana kita ucapkan ta'aziyah. Kan? Pertama kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Faida asabat sum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita mendengar suatu musibah ke atas diri kita ataupun diri orang lain, maka di sana hendaklah kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan apa dia tuan? Menunjukkan bahawa kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala dalam soal apa dia? Hidup dan mati kita. Lalu kita mengucapkan takziah dan di samping itu kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu, Allahumma firlaha warhamha wa'afi'afu, ataupun kita doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Mudah-mudahan dia termasuk dalam golongan para salihin, iaitu golongan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Ini yang disebut sebagai jalan yang dikurniakan. Nah, jalan yang Allah telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Ini adalah jalan mustaqim, jalan yang benar. Dan di sana Allah telah menyebut ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang engkau murkai, merujuk kepada golongan Yahudi. Sifat-sifat golongan Yahudi, yang sampai dulu dan kini sampai sekarang ni dalam tengok saya isu Palestin. Bagaimana mereka ini cuba untuk menghancurkan Islam. Dan Allah telah sebut walan tardha, tak akan redha selama-lamanya. Walan tardha, kalau ada perkataan lan dalam bahasa Arab itu, selama-lamanya mereka ini tidak akan redha. Maknanya dari dulu sampailah kiamat. Tak akan redha. Golongan Yahudi dan Nasara tak akan redha hatta tattabi'a millatahum. Allah sebut sehingga kamu mengikut agama mereka. Allah tersebut sehingga kamu mengikut agama mereka. Ikut ni tuan-tuan, tidak semestinya kau pergi sembah masuk gereja, tidak semestinya kau pergi tempat kuil orang, tidak semestinya. Tidak. Maknanya mereka sentiasa menarik kita dalam pelbagai sudut. Dalam kehidupan kita contohnya, musuh-musuh Islam tuan-tuan tak perlu angkat senjata untuk pergi menyerang umat Islam. Kecuali memang tempat itu adalah kawasan perang yang memang secara jelas seperti mana di Palestin. Tapi di negara-negara orang Islam tak perlu dia pergi angkat senjata untuk serang umat Islam. Memadai dia racun dengan pemikiran. Memadai dia serang kita tuan-tuan dengan cara melagorkan kita, melalaikan kita daripada Islam. Hiburan, sukan, apalagi. Itu termasuk di dalam dia nak melalaikan umat Islam. Hari ini bila orang buat program maksiat, bila buat program dalam kawasan atau dalam keadaan pandemik ni pula tuan-tuan, apa perasaan kita? Atau kita menonton sekali? Gitulah. Jadi apa perasaan kita? Sedangkan itulah serangan-serangan daripada musuh-musuh Islam. Orang Yahudi ni cerdik tuan-tuan. Cerdik mereka ni. Nak serang orang Islam dalam pelbagai sudut. Dia lalaikan dengan kita bersukan siang malam. Kewajipan kita habis. Kewajipan kita sebagai seorang umat Islam tergadai. Tak buat disebabkan kerana apa? Disebabkan kita dilalaikan. Ini cara golongan mereka nak menarik kita. Tattabi'a millatahum. Mereka ini menarik sehingga kan orang Islam ini mengikut mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi secara kesimpulan yang dibawa daripada ayat pertama sehinggalah ayat ke-7 dalam suratul Fatihah ini, seumpama disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir, menyatakan bahawa surah yang terdiri dari 7 ayat ini mengandungi pujian, pemuliaan dan pengagungan bagi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penyebutan Asmaul Husna,
nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Ta'ala Rahman. Sifat Allah Ta'ala Rahim. Ha? Juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia iaitu hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah sebut. Kan? Allah sebut. Allah sebut dia tu maha berkuasa. Kamu kena sentiasa puji Allah Ta'ala. Kita kena sentiasa memuji Allah Ta'ala. Lalu Allah peringatkan kita tentang hari pembalasan. Selain itu, berisi bimbingan kepada para hambanya agar mereka memohon dan tunduk kepadanya serta melepaskan upaya dan kekuatan diri mereka untuk selanjutnya secara tulus ikhlas mengabdi kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkaulah tempat kami sembah dan Engkau sahaja tempat kami memohon pertolongan. Ayat ini pertama bila kita sebut hanya Engkau yang kami sembahi, maknanya kita membebaskan diri daripada kemusyrikan. Kemudian iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Hanya saja Engkau ya Allah tempat kami meminta supaya kita berlepas diri meminta kepada makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyucikannya dari sekutu atau tandingan juga berisi bimbingan agar mereka memohon petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, iaitu agama yang benar serta menetapkan mereka pada jalan tersebut sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan yang tampak konkret pada hari kiamat kelak menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan siapa? Bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Itu secara kesimpulannya disebut oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Jadi tuan-tuan, ada juga yang kedua sebagai petunjuknya. Nah, jadi kita lihatlah. Selepas kita membaca suratul Fatihah, iaitu selepas kita membaca suratul Fatihah, apa perkataan yang kita sebut? Itu sekali, amin. Kan? Amin. Kan? Sebut amin ni, nak baca panjang pun amin pun boleh. Dua harakat pun boleh. Amin pun boleh. Dua-dua tu boleh. Bila kita membaca suratul Fatihah ini di dalam solat, sama ada kita berseorangan ataupun secara berjemaah. Maknanya disunatkan kita membaca amin selepas membaca suratul Fatihah. Itu sunat. Jadi kalau benda sunat ni tuan-tuan, kena buat. Maknanya dialah buat dapat pahala. Kita tak buat tak menjejaskan solat. Tapi sebaik-baiknya pun buat. Namun tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya, idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min as-saffil awwal. Tengok, Nabi SAW bila dia menyebut amin selepas sahaja membaca Fatihah tadi, waladdallin, amin, Nabi sebut tu sehingga sof yang pertama itu didengari. Mana kuatlah Nabi sebut tu. Maknanya bila Nabi sebut begitu, bila Nabi baca sedemikian, kuatlah Nabi baca kuat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maknanya imam, siapa-siapa yang menjadi imam ketika itu hendaklah menyebut amin selepas Fatihah. Basicnya begitu kan? Maknanya baca, menyebut amin. Kasih kuatlah, kena kuat. Itu ketika mana solat secara dibaca secara jahar, iaitu secara kuat. Maghrib, Isya, Subuh. Adapun walaupun secara baca secara sir, selepas membaca Fatihah kena sebut amin, disunatkan menyebut amin. Namun Ibnu Majah dalam satu riwayat ditambah hatta yartajjal masjid. Maknanya bukan hanya sahaja Nabi SAW itu menyebut amin didengari sof yang pertama,
Tapi disebut juga sebagai hatta yartajjal masjid. Sehingga masjid itu bergegar. Maknanya kuatnya suara Nabi SAW menyebut amin. Ini berikan petunjuk kepada kita, wahai para imam yang mengimamkan solat, bila selepas sahaja menyebut ataupun membaca suratul Fatihah, amin itu hendaklah juga disebut. Tapi ada juga imam ni, bila selesai, waladhdallin, senyap. Kan? Senyap. Makmum yang sebut, amin. Okey. Jadi yang begitulah. Jadi mana kena dijelaskan bacaan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sabda Nabi SAW, "Idza ammana al-imam fa'amminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Tengok. Kita tengok ganjaran orang yang menyebut amin ketika mana selesai membaca suratul Fatihah. Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Maknanya begini. Bila imam membaca ataupun selepas membaca suratul Fatihah, lalu dia mengucapkan amin. Lalu menyebut amin itu, amin juga para makmum. Maknanya secara serentak bersama. Makmum bersama dengan imam. Tapi janganlah mendahului imam. Maknanya biarlah imam. Kalau imam sebut amin, kita pun makmum amin. Serentak kita ni, dan dalam masa yang sama, para malaikat pula menyebut amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan segala dosa-dosa kamu. Apa yang terdahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ui, cantik tuan-tuan. Indahnya kalau kita tahu. Baru tahu kan. Maknanya kita baru tahu, ya Allah, rupanya menyebut amin ni ada caranya. Bagaimana bagi makmum ni menyebut amin ni ada caranya, dan bagaimana imam menyebut amin ni ada caranya. Maknanya bila imam, ni kalau kita buka kitab Munyatul Musalli, ada berapa perkara sunat dan sebelumnya saya sudah sentuh. Imam bila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, saktah, maknanya berhenti seketika sebelum menyebut amin tu. Seketika aja, 3 detiknya. 1, 2, 3. Bila imam menyebut amin, juga makmum pun serentak menyebut amin. Masya Allah, tabarakallah. Inilah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi SAW. Dosa-dosa terdahulu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW riwayat Muslim, "Idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ahdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam solat, mengucapkan amin di dalam solat, kata Nabi SAW, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin. Lalu masing-masing ucapan amin dari keduanya saling bertepatan. Maknanya serentak. Imam, makmum, serentak mengucapkan amin. Maka ketika itu juga, malaikat juga serentak mengucapkan amin. Maka apa dia tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin tempoh PKPB ni kita tak pergi masjid surau, berjemaah. Tapi di rumah. Ajar keluarga kita. Siapa? Suami jadi imam. Jadi beritahu, kata, okey, kalau bapa selesai je baca waladhdallin, bapa sebut amin, serentak kena sebut amin bersama-sama. Kenapa? Ganjaran dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi SAW, diampunkan dosanya terdahulu. Okey. Dalam Sahih Muslim,
dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, "Idza qala ya'ni al-imam waladhdallin faqulu amin. Yujibukumullah. Yujibukumullah." Jika seorang imam telah membacakan waladhdallin, maka ucapkan amin. Bila imam waladhdallin, imam baca amin, kita baca amin. Nescaya Allah mengkabulkan permohonan kalian. Allahu Rabbi. Subhanallah. Apa yang kita minta dalam Fatihah? Tadilah. Kita minta macam-macam. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permohonan kita. Kan? Maka bila menyebut amin itu bersama imam dengan makmum, subhanallah. Yujibukumullah, kata Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW. Allah Ta'ala akan mengkabulkan permohonan kita. Jadi secara majoritinya menyebut bahawa amin itu adalah maknanya, ya Allah, perkenankanlah. Jadi makna amin itu maknanya pada, ya Allah, perkenankanlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hadis dari Abu Musa Asy'ari juga menyebut dalam riwayat Muslim, wa idza qara'a waladhdallin faqulu amin. Jika ia telah membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Idza ammana al-imamu fa aminu. Jika seseorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Hadis muttafaqun alaih. Itu cara. Mana cara kita menyebut amin. Amin. Selepas saja membaca suratul Fatihah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bermakna apa dia? Jadi maknanya, walaupun suratul Fatihah itu telah pun kita sebutkan sebentar tadi, namun apa yang kita nak dapatkan di sini bahawa kalimah amin, walaupun hukumnya sunat, tetapi biarlah ia disebut secara tepat dan masa yang tepat, supaya kita mendapat ganjaran disebut sebagai ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, iaitu bagaimana Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Bila imam sebut amin, makmum kena sebut serentak. Tapi jangan imam pula tak sebut lah. Makmum tunggu sudah. Kalau imam tak sebut ni. Kan? Maknanya imam kena ambil perhatian. Bila imam sebut amin, maka makmum kena sebut serentak amin. InsyaAllah dapat ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Terima kasih pada semua yang turut serta pada malam ni. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Dan ini adalah siri yang terakhirlah di dalam surah tafsir surah Al-Fatihah ini. Tuan-tuan boleh tengok ataupun siri-siri yang sebelum ni, siri pertama, kedua, ketiga, keempat, di mana di page Facebook ini juga, ataupun tuan-tuan boleh tengok juga siri-siri sebelum ini, iaitu di channel YouTube saya, iaitu Al-Balurani Al-Falaki. Tap saja Al-Balurani Al-Falaki di YouTube channel. InsyaAllah. Di sana pun saya upload juga siri-siri yang sebelum. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Terutama kepada diri saya sendirilah. Dan juga kepada yang mana-mana yang melihat. Mudah-mudahan insyaAllah. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terima kasih kepada semua yang mengikuti daripada siri pertama sampailah siri ke-10 ini. Mungkin ada kebaikan kita kongsikan bersama-sama dan ada pahalanya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat nikmati bersama-sama bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siri tafsir Al-Quranul Karim akan datang, dan insyaAllah kita akan memilih lagi lah surah-surah mana yang bersesuaian untuk kita kongsikan bersama. Dan mungkin tuan-tuan ada cadangan surah apa yang kita boleh kongsikan, boleh tinggalkanlah di ruang komen untuk kita kongsikan surah apa yang tuan-tuan kita nak rujuk bersama-sama lah, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hanya sekadar itu sahaja pada malam ni. Terima kasih, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang dapat mengikuti live kita pada malam ni, dan saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkurang bicara, minta mohon banyak-banyak, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan insya-Allah
tidak banyak sikit pun akan kita dapat kata menambahkan sedikit kefahaman kita lah terhadap suratul Fatihah ini, terutamanya kerana apa? Sebab suratul Fatihah ini di antara rukun qauli di dalam sembahyang kita. Bukan hanya sekadar kita berusaha untuk membaca dengan tepat sahaja, itu satu tuntutan, tetapi lebih daripada itu agar kita dapat meningkatkan kefahaman kita dalam bacaan kita, khususnya dalam suratul Fatihah itu, agar dapat membangkitkan rasa khusyuk kita di dalam solat. Sebab kerana apa? Allah menyebut dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang berjaya, Allah jamin kejayaan orang-orang mukmin itu bila mana apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu bila mana dalam sembahyang dia khusyuk. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang ni Allah akan bagi kejayaan. Allah akan bagi kejayaan. Jadi nak mendapat khusyuk dalam solat ini, antara jalan ulama yang tunjukkan, dia kata nak khusyuk dalam solat ni bila apa yang kita baca itu kita faham maknanya. Bila kita baca kita faham maknanya. Apatah lagi kalau kita beramal dengan makna dan tuntutan dalam suratul Fatihah itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya. Jadi hanya sekadar itu saja pada malam ni. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam sesi kuliah tafsir akan datang insya-Allah. Sebelum kita nak tangguhkan ataupun tutup majlis kita pada malam ni, insya-Allah kita tutup dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kefahaman agama, kepada keluarga kami, kepada seluruh sahabat-sahabat kami, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lapangkanlah hidup kami, ya Arhamar Rahimin. Jikalau ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Jikalau ada di kalangan kami diuji dengan kesempitan rezeki, maka lapangkanlah rezeki mereka. Jikalau mereka ini diuji dengan pelbagai ujian, berikanlah ketabahan kepada mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami petunjuk-Mu, kurniakanlah kami hidayah-Mu, kurniakanlah kami taufik-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada wabak dan bala ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada wabak dan bala ini, ya Arhamar Rahimin. Angkatkanlah bala ini, angkatlah bala ini, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkanlah mereka-mereka yang diuji dengan ujian ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi. Dan minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Dan doakan untuk saya di dalam doa tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sama-sama kita berdoa. Dan saling doa mendoailah. Mudah-mudahan insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Kalau membantu kalimat saya sendiri, saya akhiri dengan aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.